الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi di wacana online kuliah pada malam ini, anjuran daripada Office of Imam Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah, kita sama-sama dalam keadaan sihat walafiat, dalam sama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita walaupun di dalam alam maya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dunia dan juga kebaikan hari akhirat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu, apa khabar para pendengar dan para penonton pada malam ini? Mudah-mudahan anda sudah pun selesai menyantap ataupun makan malam bersama keluarga, ataupun yang mana baru saja pulang daripada bekerja dan sebagainya. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat, keadaan selamat dan keadaan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini pada minggu yang ketiga, yang mana pada minggu yang pertama telah pun saya berkongsi daripada kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 Imam An-Nawawi, daripada bab hadis yang ke-27 mengenai antara pahala dan dosa, yang mana daripada hadis ini dia ada dua pengertian yang kita diberikan untuk melaksanakan kebaikan dengan menunjukkan akhlak kita yang baik. Dan apabila kita melakukan sesuatu perkara yang mendapat kemungkaran ataupun kecelaan daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melaksanakan sesuatu melanggar syariat ataupun larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan apabila kita melaksanakan kebaikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita menjadi tenang dan jiwa kita menjadi sebaik-baik dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita melakukan dosa, kita merasakan jiwa ini menjadi satu jiwa yang kacau bilau ataupun menjadi serabut, yang mana berada dalam dada kita ataupun jiwa kita.
dan cepat-cepatlah kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini saya teruskan lagi dengan hadis yang ke-28 mengenai tentang berpegang teguh dengan sunnah. Kita sering dengar yang mana kita ini cintakan Nabi SAW. Perlulah kita mengikut akan sunnah-sunnah baginda SAW. Seperti mana di dalam hadis baginda SAW telah Nabi SAW memberikan kepada kita dua wasiat yang mana perlu kita pegang dan perlu kita semat dalam jiwa kita. Yang pertama sekali, perlulah kita mengikut Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikut akan sunnah-sunnah baginda SAW yang sahih, yakni yang benar lagi tepat. Dan insya-Allah saya akan kongsikan tentang hadis 28 ini daripada An Abi Nabijin Al-Irbadi bin Sariyata radhiyallahu an qala wa'azana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu al-Imam Abu Dawud wal Imam At-Tirmizi rahimahumullah wa qala hadithun hasanun sahihun. Daripada Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW memberikan peringatan kepada kami dengan satu nasihat yang mana jiwa menjadi takut, mata menjadi menangis. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, pesanan ini seperti pesanan orang yang mahu meninggalkan kami, maka berilah wasiat kepada kami. Kata Nabi SAW, aku mewasiatkan kepada kamu, pertama sekali bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, dan dengar dan taat walaupun yang dilantik menjadi pemimpin kepada kamu itu adalah seorang hamba. Sesiapa yang hidup selepas daripadaku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah berpegang dengan sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidin, yakni para sahabat, dan gigitlah ia dengan gigi gerham, dan berjaga-jagalah kamu dengan perkara baru dalam agama, kerana semua perkara bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi rahimahumullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Intipati ataupun pengajaran daripada hadis yang ke-28 yang boleh kita ambil, yang mana para sahabat dia mendengar wasiat daripada Nabi SAW. Dan wasiat ini membuatkan jiwa para sahabat itu menjadi takut. Dan mata mereka menjadi ingin menitiskan air mata. Mendengarkan akan wasiat ini ataupun kalam yang dikatakan oleh baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, seumpama macam baginda sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka semua, para sahabat radhiyallahu anhum alaihim ajma'in. Lalu para sahabat mengatakan, pesanlah kepada kami apa wasiat yang perlu kami dengar daripada engkau ya Rasulullah.
Maka Rasul SAW pertama sekali mengingatkan para sahabat agar kita terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita perlu mengabdikan diri kepada Allah, mengajak kepada manusia-manusia untuk melaksanakan akan perintah-perintah Allah. Sebarkanlah ketauhidan tentang Allah. Tunjukkan ataupun bimbinglah ataupun contohilah akan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menurut syariat, apa yang boleh dilakukan dan apa yang telah dilarang oleh agama yang mana perlu kita hindarkan dan jauhkan. Itu wasiat yang pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku pesan untuk kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua adalah taatlah kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut diangkat sebagai pemimpin itu adalah orang yang biasa. Yang diletakkan di sini adalah hamba, yang mana kita tidak boleh, orang kata ada favorism, orang kata pilih bulu, yang mana kita hanya menampak orang yang ingin menjadi satu pemimpin perlulah menjadi seorang yang mempunyai harta yang banyak, mempunyai kenalan yang ramai, mempunyai pangkat yang sangat-sangat tinggi. Jadi pesan Nabi SAW, kita perlu taat kepada kita punya pemimpin, ketua, walaupun ia sekadar daripada golongan hamba. Mereka perintahkan kebaikan, perlulah kita laksanakan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, yakni pemerintah yang telah memerintahkan negara-negara tersebut. Maksudnya kita perlu menghormati mereka selagi mana perkara ataupun perintah mereka ataupun apa yang mereka suruh itu tidak melanggari, tidak menyalahi akan syariat-syariat agama Islam. Walaupun ia tidak dikenali sesiapa pun, walaupun ia tidak masyhur di kalangan masyarakat kita, tetapi bila diangkat selaku pemimpin, perlulah kita menjadi taat kepada mereka. Kemudian wasiat yang ketiga, Nabi SAW berpesan kepada kita agar memelihara akan sunnah yang telah Nabi tinggalkan kepada kita SAW. Kita melihat akan sunnah, kita mengatakan kita cinta kepada Rasul SAW, hubbun Nabi, kita sayang kepada Nabi SAW, perlulah kita hidupkan akan kecintaan tersebut. Bukan daripada sudut zahiriah kita, pakaian kita, kita punya cara dan sebagainya. Malah sunnah ini banyak daripada sudut luaran, daripada sudut dalaman, daripada sudut segala-galanya. Kalau kita lihat akan kepribadian Nabi SAW yang menjadi akan perkara-perkara sunnah baginda SAW, daripada sudut percakapan baginda, daripada sudut perbuatan baginda, daripada sudut apa yang Nabi redha dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu semua adalah sunnah. Jadi janganlah kita hanya melihat daripada sudut aspek-aspek yang kecil-kecil. Jangan kita katakan, oh pakaian yang saya pakai ini adalah pakaian sunnah, sedangkan mulut dan dalaman kita ini penuh dengan hasad dan dengki, penuh dengan riak dan takabur dan ujub, dan jauh daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu pancarkan akan sunnah-sunnah baginda daripada sudut luaran kita, daripada sudut dalaman kita, dan segala-galanya daripada atas sampailah ke bawah, perlulah kita mengikut akan sunnah-sunnah baginda SAW.
banyak perkara-perkara yang boleh kita kena ambil yang akan sunnah-sunnah baginda SAW. Yang kita ingin tahu di mana kita boleh dapat, bagaimana kita nak tahu yang perkara yang kita lakukan ini perkara sunnah dan sebagainya. Bacalah hadis-hadis yang sahih, yang mana yang telah diletakkan oleh kita punya para ulama-ulama terdahulu, yang mana dalam Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim dan lagi 4 a'immah yang hebat-hebat. Ambil yang sahih, ambil yang benar, yang mana kita boleh lihat kepribadian, kehalusan dan kecantikan dan keindahan akhlak baginda SAW. Seperti tadi saya katakan pada awal, hendaklah kita berpegang akan sunnah, akan Al-Quran Al-Karim dan sunnah baginda SAW yang sahih dan yang benar. Kita cintakan Rasul SAW bukan hanya kita lafazkan di bibir, bukan hanya kita lafazkan daripada sudut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lain, malah kita boleh laksanakan pelbagai yang tidak menyelanggahi akan sunnah-sunnah baginda SAW. Kemudian seterusnya akan wasiat baginda SAW, hendaklah kita memelihara akan sunnah khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin radhiyallahu anhum wa arda, yang mana para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka ini sangat-sangat rapat ataupun sangat-sangat dekat dengan baginda SAW. Mereka sering melihat apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Mereka sering berada di samping baginda SAW, yang mana perbuatan mereka yang mereka lakukan itu banyak semuanya melihat apa yang telah dilakukan oleh baginda SAW. Kita kena ambil, selain daripada kita ambil sunnah baginda SAW, ambil juga daripada apa yang dikatakan oleh para khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Jadi kita tidak boleh mengatakan saya cinta kepada baginda tapi saya menolak dengan para sahabat. Saya tidak ingin memakaikan apa yang para sahabat katakan. Dalam hadis ini mengatakan, hendaklah kita berpegang akan sunnah baginda SAW dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan ia seumpama kita menggigit dengan gigi geraham kita, wisdom tooth kita yang sangat-sangat kuat. Kenapa dia tidak meletakkan gigi yang di hadapan ni? Kerana gigi hadapan ini mungkin kekuatannya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan, mungkin dia tidak kuat seperti umpama gigi yang berada di belakang ni. Gigi yang di belakang ini mungkin dia punya pegangan ataupun keteguhan dia sangat-sangat hebat. Ciptaan yang Allah ciptakan, subhanallah. Hendaklah kita berpegang. Kita pegang sangat-sangat, orang kata sangat erat dan sangat kuat, dan jangan kita lepaskan akan perkara-perkara. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, meninggalkan akan perkara yang diragui. Perkara yang diragui yang mana kita tidak pasti sama ada ini adalah daripada sunnah sumbernya ataupun yang bukan sunnah daripada sumbernya. Kalau dia mempunyai fakta, kalau dia mempunyai foundation, kalau dia mempunyai base, dia punya bukti-bukti yang kita nampak daripada hadis yang sahih, yang mana kita lihat, contohnya saya berikan, contohnya sahaja. Kita melihat bahawasanya, contohlah baginda SAW bangun pagi, setiap pagi Nabi akan mengambil secubit madu lalu makan, contoh. Lalu kita nampak itu berada dalam hadis yang sahih. Dengan kita lihat kalam ini, banyak kitab-kitab para ulama merakamkan bahawasanya Nabi SAW setiap pagi mengambil madu, secubit madu, makan. Lalu ia menjadi satu fakta dan kita harus melakukan. Tapi kalau sekiranya kita tidak pasti dan kita pun tidak, orang kata it's not sure, things yang kita lakukan ini kita sendiri pun tak sure, kita hanya tak nampak the foundation, reference dia tidak ada bahan bukti, sumber mana
kita cuma dengar daripada kalam-kalam, mungkin daripada kalam-kalam ustaz-ustaz ataupun para asatizah ataupun daripada sumber-sumber yang lain-lain, yang mana kalamnya hanya sekadar kita pun tidak, kita sudah mengkaji dan sebagainya, tidak ada dia punya reference, maka kita ragui perkara tersebut, maka kita perlu tinggalkan. Walaupun perkara itu baik, walaupun perkara itu mungkin kita rasakan dia bukan daripada sunnah, sebaik-baiknya kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak melakukan perbuatan, agar kita melakukan perbuatan tersebut dengan mendapatkan perbuatan yang sia-sia. Ingin saya tekankan dan ingin saya peringatkan, adat tidak menghalalkan agama. Setengah-setengah adat yang kita lakukan, acara-acara, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mengikut adat, tradisi dan sebagainya, dia tidak menghalalkan agama. Jadi jangan kita kedepankan adat, kita kebelakangkan agama. Kita perlu kedepankan agama dahulu dan kita melihat daripada sudut adat yang bagaimana caranya. Jadi kita perlu kedepankan kita punya agama dahulu. Tengok foundation dia ada based on Al-Quran, ada based from hadis, ada based from the kata-kata para ulama dan sebagainya. Kalau sekiranya tidak ada, sebaik-baiknya kita jauhkan ataupun kita avoid diri kita daripada melakukan perbuatan tersebut. Kemudian wasiat baginda SAW yang terakhir, tidak melakukan perkara yang bid'ah dalam agama, iaitu penambahan dalam agama, ataupun perkara-perkara yang kita bawa satu perkara yang baru-baru dan kita claim ini adalah agama, ini adalah daripada sumber agama, ini daripada sunnah baginda SAW. Jangan kita buat satu perkara yang kita tak nampak ada foundation, kita tak nampak ada reference dan sebagainya, dan in the end kita claim ini adalah perkara yang sunnah. Dalam hadis yang lain, man muta'ammidan, yang mana dia membohongi akan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi dia claim ini adalah perbuatan Nabi, famaq'adahu finnar, dan maka tempatnya akan berada dalam api neraka. Jadi jangan kita claim sesuatu perkara kalau kita tidak pasti sumbernya datang daripada Nabi, sumbernya datang daripada mana. Jangan terus kita kata ini adalah sunnah baginda, ini adalah perkara sunnah, Nabi suka perkara ini dan sebagainya. Kalaulah daripada khulafa ar-Rashidin, mereka tidak melaksanakan, sedangkan mereka ini close dengan Nabi SAW, very close dengan Nabi, sangat-sangat rapat, dan mereka melihat apa Nabi lakukan. Nak katakan 24/7 mereka berada di samping baginda SAW. Mereka sendiri tidak melakukan. Dan kita ini hanyalah umat-umat yang selepas para sahabat, dan jauh daripada, kita tak pernah pun melihat apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu kita mengatakan satu statement, ini adalah perbuatan baginda SAW, sedangkan foundation kita tak ada. Jadi jangan sampai kita claim that things yang kita buat, ibadah yang kita buat itu adalah perkara sunnah, kalau kita tidak ada sumber ataupun resource yang sangat-sangat kuat. Contoh dalam kitab ini mengatakan antara amalan ada dalil dengan amalan yang tiada dalil. So kalau ada dalil daripada sumber yang Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama', maka peganglah amalan yang ada dalil kerana ia lebih sahih dan memberikan keyakinan dalam melakukan amalan tersebut. Dalil yakni bukti atau hujah. Ini menunjukkan asal dan sumber kepada sesuatu perkara. Beramal dengan satu sunnah walaupun kecil lebih baik berbanding melakukan banyak perkara namun tidak berada di atas sunnah. Apatah lagi sebaliknya, bid'ah. Perkara yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang baru walaupun melakukannya dengan niat yang baik. Mungkin niat kita baik tapi cara kita salah. Jadi kita nak kena selarikan cara biar baik dan niat kita biar baik. Jadi kita buat sesuatu seperti yang
banyak kita lakukan. Kita melaksanakan ibadah solat. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seumpama kamu melihat aku solat. Kemudian kita melaksanakan segala perbuatan-perbuatan yang mana Nabi SAW mengatakan kepada kita ini dan itu dan sebagainya. Semuanya mempunyai sumber-sumber yang ada dalil, maka yang telah digalakkan untuk kita melakukan, maka kita perlu kehadapankan sunnah baginda SAW daripada adat yang biasa kita lakukan. Jadi ini perlu kita semat dalam minda kita, perlu kita semat dalam jiwa kita, perlu semat dalam keadaan kita, dan perlu kita terima dan membuka minda kita yang luas untuk melihat keadaan-keadaan yang mana mungkin sesuatu perkara yang mungkin kita pernah lakukan saban hari, mungkin itu tidak berlandaskan daripada sunnah, tetapi perkara yang baik. Lalu ada para asatizah menyampaikan based on the foundation, based on bukti, based on reference daripada hadis dan sebagainya, maka perlulah kita ubah perkara ini. Kalau mungkin benda tu kita dah jadi satu perbuatan yang ala bisa tegal biasa, kita dah sering kali melakukan, Alhamdulillah, kita lakukan, tapi kita utamakan yang sunnah, kedepankan yang sunnah dahulu, kerana dia punya foundation itu lebih kuat. Sebab dia mempunyai dalil, dia mempunyai hujah, dia mempunyai satu benda bahan yang bukti yang kuat. Jadi kita cintakan Rasul, kita sayangkan Nabi SAW, perlu kita ikut. Kita tak boleh ikut sedap diri kita ataupun syok sendiri. Kita buat ni, alah kalau Nabi ada mesti Nabi suka, kalau Nabi ada mesti Nabi suka. Kita tak boleh claim that words ataupun perbuatan itu kita selalu mengatakan sedemikian. Contoh saya bagi sebelum saya akhiri kuliah pada malam ini. Contoh yang Nabi pernah tunjukkan kepada kita. Mungkin hadis yang saya akan kongsikan ini juga kita biasa dengar, biasa pernah orang kata pernah dikongsikan. Ada 3 sahabat bertemu dengan isteri baginda SAW. Aisyah, kalau tak silap saya, Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat yang pertama mengatakan yang dia ini melaksanakan ibadah yang tidak pernah tidur, sering setiap malam melakukan perbuatan tersebut. Dan sahabat yang kedua berpuasa sepanjang tahun yang tidak pernah orang kata berbuka dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia tidak mengwahwini wanita. Lalu perbicaraan ataupun perbualan mereka ini didengari oleh Rasul SAW. Lalu Rasul SAW menegur kepada 3 sahabat ini, mengatakan, aku juga tidur dan aku juga ibadah. Dan yang kedua, aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga mengahwini wanita. Lalu Nabi SAW mengatakan pada akhir hadis tersebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikut akan sunnahku, dia bukan daripada umatku ataupun di kalanganku. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu dan kita mengatakan ini daripada Nabi. Tapi sumbernya, bila orang tanya, apa buktinya? Apa hujahnya? Kalau kita dapat mampu keluarkan, mungkin orang yang dengar ataupun mungkin orang yang tu, dia tak tahu, dia perlukan bukti. Lalu kita mengatakan, oh ini ada terakam dalam hadis sedemikian, dari kitab-kitab sedemikian dan sebagainya. Then fine, kita buat. Kita kena terima. Tapi kalau dia cakap, oh saya pernah dengar daripada ustaz saya cakap, daripada tok syekh cakap, daripada pak kiai cakap dan sebagainya. Jadi itu bukan sumber yang mana kita sendiri tak pasti, sedangkan kita tidak membuat satu kajian ataupun kita tidak mengkaji perkara-perkara ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan dengan diri saya dan mengajak para jemaah sekalian, kita sama-sama apabila kita mengatakan cinta kepada Nabi SAW, perlulah kita mengikut akan apa yang ditinggalkan dengan sebenar-benarnya yang telah ditinggalkan oleh baginda SAW. Peganglah agama Allah dengan pegangan yang sangat-sangat kuat.
dan ikutlah apa segala-gala syariat yang telah ditinggalkan oleh kekasih Allah iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberkati setiap amal ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan di muka bumi Allah ini. Dan mudah-mudahan setiap perbuatan yang kita lakukan itu mengikut akan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikut akan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat bertemu jika ada kesempatan pada waktu-waktu yang lain dalam wadah-wadah yang lain. Saya doakan para penonton, para pendengar mendapat kebaikan dunia dan kebaikan hari akhirat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.